Assalamualaikum, hai semua. Bertemu kembali bersama Kak Aisyah, dietitian anda untuk slot menu Jago Sukan. Untuk episod kali ini, Kak Aisyah akan berkongsi mengenai pemakanan bagi atlet kriket. Menurut Recommended Nutrient Intake 2017, saranan kalori bagi atlet kriket adalah di antara 1,600 hingga 2,900 kilokalori sehari bagi atlet berusia antara 10 hingga 18 tahun. Manakala keperluan protein pula adalah di antara 30 hingga 51 gram. Keperluan tenaga dan protein berbeza mengikut individu kerana dipengaruhi oleh ketinggian dan berat semasa. Juga dipengaruhi oleh faktor usia dan jantina. Jadi, pagi ini Kak Aisyah akan kongsikan lagi 2 menu resepi. Sebelum itu, kita kenali dulu siapakah tetamu istimewa kita pada hari ini. Ini dia. Selamat datang Coach Faiz. Coach Faiz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Aisyah, apa khabar? Alhamdulillah, saya pun sihat sejahtera. Okey, Faiz, ini kita berpakaian tradisional. Sebenarnya kita masih dalam mood Aidil Adha. Betul, sedondon kita. Color pun sama, itu matching. Sedondon pula kita hari ini ya. Faiz, Raya Aidil Adha pagi raya masak apa? Ikutkan kita ada daging, macam-macam daging lah. Dapat sebab hari raya korban. Ya, so, betul. untuk hari ini khusus kepada mood hari raya untuk orang sukan. Ya, orang atlet sukan. Baik, kita buat menu hari ini nasi ulam dan daging danok. Hari ini ada lagi satu lagi iaitu coconut shake dan juga coconut juice untuk bagi pengalaman yang lebih baik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey Faiz, hari ni menu apa ni? Kita nak masak ni. Kita masak nasi ulam, daging danok. Sebelum tu Faiz, kita potong dulu daging. Okey. Potong daging dulu. Bolehlah saya potong. Potong daging. Adik-adik di rumah, daging ni sebenarnya antara sumber protein yang mempunyai protein yang sangat baiklah selain daripada ayam ataupun ikan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok budak-budak ni, contohnya timeline seharian mereka kena ada perlawanan lah sehari tu. Yang paling sibuk, yang paling pack yang pernah Faiz hadapi, macam mana dia punya rutin harian tu? Okey, kalau ikutkan sukan kriket ni dia punya jangka masa sangat lama. Kita ada format T20 main selama 3 jam sehari. 3 jam ya? Ada juga yang format 50 over kita main selama 8 jam sehari ya, satu game. So maksudnya kita punya preparation tu sepanjang hari tu memang pack. So sebab tu pemakanan yang seimbang sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Daripada awal kita sebelum start game selalu pukul 10. Okey, 3 jam hingga 4 jam sebelum tu kita dah start breakfast. Okey, untuk pastikan hadam dengan baik kan. Betul. Lunch bila pula tu Faiz? Lepas tu kita dalam main 50 overs kita ada break dekat tengah dalam pukul 12, tengah pukul 1, 1.30 itu selama 30 minit saja. Itu untuk makan tengah hari lah tu? Ya, makan tengah hari. Okay, So lepas main dan sebagainya dah cukup, habis semua kerjaan, malam pula kita nak masukkan makanan untuk recovery pula. Okey, ya betul. Nampak tak? Sebenarnya kalau hari tu hari perlawanan yang sangat pack, masakan yang baik untuk memenuhi keperluan nutrisi harian sangat penting. Saya nak tanya, untuk macam sukan kriket ni, kita ada lunch break. Ya betul. 30 minit.
okey tak kalau saya nak makan daging sebagai menu kita hari ni untuk dimakankan pada waktu tengah hari itulah. Oh, Dalam 30 minit saja untuk nak makan. Kita ada game tak lagi petang tu? Kalau ikutkan akan ada game lagi lepas tu sebab kita hanya break 30 minit, kita akan sambung balik 3 jam setengah untuk sesi yang kedua. Sebenarnya ada game lagi petang tu Faiz. Sebenarnya sebaiknya elakkan daging. Sebenarnya ia salah satu sumber protein yang sukar dihadam. Tetapi ia salah satu sumber protein yang baik juga seandainya waktu hari tu Faiz sendiri memang memfokuskan latihan-latihan core strength. Jadi hari-hari yang core intensity dan sebagainya, pagi tu ada boleh ambil daging sebagai sumber protein lah. Dan ni kita dah potong halus. Okey, potong halus. So, Dan kita campur dengan perasa semula jadi dulu. Perasa semula jadi kita hari ni adalah bawang putih. Bawang putih dengan lada hitam ya. Cik Faiz campurkan separuh daripada tu. Okey, saya masukkan lada putih yang potong ni setengah separuh, je ya. Setengah saja. Okey. Lada putih, bawang putih ni bagusnya dia memang bersifat antibiotik semua jadi ya. So kadang-kadang kita nampak mak-mak di rumah anak-anak semua ambil bawang putih, letak madu dan kadang-kadang bakar sedikit dan bau sebab dia boleh menghasilkan antibody semua jadi ya. Dan khususnya kita ada lada hitam Faiz. Lada hitam Lada sepenuh hitam, semua saya letak semua. lada hitam separuh dulu. Separuh dulu Separuh dulu. Okey. Bahan-bahan semua jadi ni memang sangat bagus berkhasiat dan tinggi antioksida. So kita kacau dulu Faiz Kacau sikit. semua ya. Kita bagi dia serap dulu. Okey. Alright. Ini kena bagi sekata lah bagi semua bahagian daging betul. kita dilaputi dengan bawang putih dan juga Lada hitam. Daging juga Faiz sebenarnya ada di rumah tinggi dengan glutathione. Satu lagi bahan yang ada dalam daging berbanding bahan mentah yang lain, dia ada glutathione. Okey, dan seterusnya Faiz kita akan masukkan bahan-bahan lain. Kita ada gula merah. Okey, gula merah dalam 2 sudu. 2 sudu saja. 2 sudu. 2 sudu kecil ni lebih kurang dalam 1 sudu besar lah bersamaan dengan 60 kilokalori. Kalau ada nak tahu di rumah, kadang-kadang orang tanya saya, Faiz, apa beza gula merah, gula putih, madu lagi, apa bezanya? Bezanya mudah je. Bagi setiap 100 mg ataupun 100 ml madu, kalorinya hampir lebih kurang sama je Faiz. In term of kalori hampir kurang sama. Tetapi apa yang membezakan gula merah dengan gula putih? Gula merah dia ada molasses. Molasses ni Faiz, dia merupakan mineral lah, sedikit mineral yang ada dalam gula merah ni lah, molasses. Manakala madu pula, yang bagus ni madu berbanding gula merah ataupun gula putih ni, dia mengandungi antioksida semula jadi. So kita di aman COVID-19 ni, kita kadang-kadang mencari vitamin C, mencari benda-benda yang boleh meningkatkan imunisasi sistem kita, betul tak? Okey dah. So Faiz dah gaulkan gula, masukkan gula. So kita akan masukkan seasoning kita. Okey, seasoning kita ada 3 seasoning. Kita ada sos tiram, kita ada kicap tadi kan? Dan kita ada sos ikan. Ketiga-tiga ni so kita masukkan. Kita tak boleh masuk banyak Faiz. Okey, berapa banyak sudu? Satu sudu je semua. Satu sudu je semua. Kenapa satu sudu je? Sebab bukan lagi sedap lagi bagus ke? Betul kan, lagi sedap lagi bagus. Sebab makanan yang masin ataupun makanan yang manis memang akan trigger rasa sedap. Okay? Tapi kita tak guna garam Faiz. Sebabnya kita dah ada sos tiram, kita dah ada juga kicap dan kita ada sos ikan. Ketiga-tiga sos ini sangat tinggi dengan garam. Okey, sebelum ini saya dah terangkan juga mengenai keperluan garam seharian. Sehari individu biasa Faiz sebenarnya perlu dalam 5 gram garam sahaja bersamaan dengan 2000 mg sodium. So Faiz dah nampak rupa dah ada. Betul. Nampak cantik punya tekstur. Betul. Semua dah rasanya semua dah perap cantik dekat semua daging. So next kita nak buat apa lepas ni? Next kita kena masukkan dalam air fryer. Okey Faiz, so sekarang kita nak buat sos pencicah daging danok kita yang berada dalam air fryer tadi. Kita potong gula merah dulu. Okay.
Cili merah ni bagus ya. Sebenarnya dia salah satu antioksidan juga dan membantulah untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Cili api ni. Faiz, biasanya kan sebelum training, sehari sebelum training, latihan tu lebih kurang macam mana? Moderate ke, intens ke ataupun lebih kepada relax saja? Kalau ikutkan, kita ada latihan yang relax-relax, kita ada latihan yang berintensiti tinggi ikut keperluan semasa. Sebelum perlawanan? Ya, sebagai contoh nak dekat game kan, kita mesti rendahkan sikit kita punya intensiti. Tapi walau bagaimanapun, kriket ni memang jangka masa dia lama. So, kita kalau tak cukup makanan, tak cukup nutrisi, nanti akan mengganggu lah kita punya prestasi, terutama sekali dengan tubuh badan kita. Ada yang krem, tak Okey, cukup ada yang air, krem. ada yang apa orang kata apa, cepat penat. Apa cadangan Aisyah, macam mana sebagai sukan kriket ni, macam kita batsman nak kena duduk lama main selama 3 jam setengah berterusan, bowlers kena bowling dengan intensiti yang tinggi, nak guna kekuatan badan pemain tersebut lah. So apa Tadi pendapat kan Pak Isa sebut sebelum perlawanan ataupun sehari sebelum perlawanan? Ya, betul. Yang mana yang lebih baik? Macam tadi kan saya sebut sikit, Pak Isa sebut tentang fatigue kan. Ya. Letih, kadang-kadang ada krem kan. Betul. Fatigue ni adik-adik rumah, fatigue letih ni kadang-kadang badan kita ada sumber tenaga tetapi tak nak digunakan sepenuhnya kerana kita kurang satu vitamin ni. Penting vitamin B. Vitamin B sangat tinggi dalam sumber-sumber poultry ayam. Ayam lah terutamanya. So juga whole grain, biji penuh vitamin B. So pengambilan vitamin B daripada sumber-sumber natural ni memang membantulah sebenarnya atlet untuk utilize energi, orang kata gunakan energi secara optimal. Okey, saya dah siapkan kita punya cili api. Letak ke dalam So ni kita semua? masukkan dalam bowl kita. Ya, betul. Semua. Okey. So seterusnya kita potong daun ketumbar. Ketumbar. Okey, daun ketumbar. Dia Daun ambil ketumbar semua, ni bagusnya dia pun sama juga dia antioksidan. Kadang ada juga kajian yang mengaitkan dia dengan anti-cancer dan anti-inflammation. So sangat baguslah untuk dijadikan sebagai juadah. Lebih lagi hari raya Aidiladha ni kita makan macam-macam sebenarnya. Okey, dah seterusnya Faiz, kita masukkan bawang putih kita. Okey, masuk semua. Okey, baru kita masukkan bawang putih. Kemudian kita akan masukkan garam, gula. Kita tak ada guna garam langsung dalam menu ni sebab kita dah pakai sos tiram, kicap dengan sos ikan. Gula 1 sudu ya. 2 sudu. Sos kacau semua ni. Kacau. Kemudian kita masukkan lebih kurang 3 sudu sos ikan. 3 sudu kecil sos ikan ni bersamaan dengan 1 sudu besar lebih kurang dalam 600 mg sodium. Dengan 3 sudu kicap. Okey. 3 sudu kicap. So tadi 600 mg sodium. Ni lebih kurang 1800 mg sodium. Terima kasih Pak Is, kacau sikit. Okey dah. Tadi kita dah masuk ni. Sos tiram dah masuk dah? Belum lagi. Okey, masukkan sos tiram. Berapa banyak sudu? 2 sudu juga. 2 sudu Menu kita yang dah siap kita masak. So kita ada daging, nasi bersama ulam-ulaman, juga bersama sos pica dan sayur. So lepas ni kita masak apa pula Faiz? Okey, so sekarang dah habis siap masak nasi daging danok. So lepas ni kita pergi coconut shake dengan coconut juice. Jom. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okay Faiz, sekarang kita nak sediakan coconut shake kita. So kita ada bahan-bahan kita.
Okey, so kita saya masukkan ambil ais dulu. dulu, eh? Yes, ais dulu. Okey. Masukkan separuh ais dan Memang macam ni. Okey. ais. Baik. Adik-adik di rumah, yang bagusnya ais kelapa ni, sebenarnya kita orang biasa bukan atlet tapi kadang-kadang kan kita buat physical activity dan sebagainya. Sebenarnya kita tak perlu ambil isotonic drink lah Faiz, ataupun sport drink sebagainya sebab dia mengandungi gula yang sangat tinggi. Lebih lagi kalau senaman kita tu hanyalah kurang daripada 2 jam saja. Masukkan kita punya isotonic drink yang semua jadi. Okey, so saya masukkan air kelapa ke dalam ni ya. Masukkan separuh dulu. Okay, ambil dia punya isi. Isi dia tu ada sedikit fiber. Ada sikit fiber. So bolehlah ada semua serat juga kan. Sedikit fiber. Dan air kelapa ni bagus ni dia ada juga vitamin A, vitamin D, vitamin E dan K. So masukkan. Saya masukkan sekali ke apa? Masukkan air ya. Oh, Masukkan susu sekali. Ya, masukkan susu. Okey, so Faiz boleh blend. Saya boleh blend lah. Boleh blend. Okey, saya blend dulu. Hancur. Okey, dah siap kita punya coconut shake ya Faiz? Ya. So kita tuang dalam cawan ni bagi nampak lebih menarik. So air kelapa kita campur dengan susu dia jadi coconut shake. Yang bagusnya berbanding kita minum air kelapa yang original, di sini tidak ada tambahan protein lah. Sesuai dah juga untuk atlet selepas recovery dan sebagainya lah. Okey. Dan air kelapa ni sebagaimana kita maklum tadi kan, dalam 250 ml tu dia ada lebih kurang 50 hingga 60 kalori saja. So salah satu sumber minuman tenaga yang bagus jugalah sebenarnya. So baik tak untuk kalau kita macam sukan kriket, Ya. kita main daripada pagi sampai petang, boleh tak kita ambil sebelum, semasa ataupun selepas main game? Boleh, tak ada masalah sebab dia ada air minuman yang berasaskan karbohidrat dengan protein. Alright. Akhirnya siap juga 2 menu resepi kita ya Faiz. Kita ada pinggan kita seimbang dan lengkap lah sebab ada semua protein, karbohidrat daripada nasi dan juga sayur-sayuran. Tak sabar saya nak masak. Boleh saya cuba dulu Sila-sila. okey. Cuba. Lepas kita dah masak tadi. Penat-penat Ya, sekarang ni masih mood. masa untuk makan. Ada Sebab hal lagi. Raya haji sesuai kita makan daging. So saya cuba dulu apa hasil tangan saya tadi. Ya betul. Adik-adik di rumah, nasi sebenarnya salah satu sumber karbohidrat dan sumber utama tenaga lah. Sumber karbohidrat sebaik-baiknya kita ambil daripada sumber yang tinggi bijirin, whole grain. 60% daripada semua karbohidrat kita adalah sumber bijirin. So kita boleh guna beras, sama kalau kita makan roti boleh guna roti peran dan sebagainya. Sebab bijirin ni bukan tinggi vitamin B saja Faiz, sebab dia juga membantu membekalkan serat kepada tubuh badan kita lah. Dan kita juga ini minuman kita tadi. Ini yang original, iaitu kita tambah susu. Jadi ada protein lah. So yang ini original kita minuman magnesium dan potasium. So tadi saya dah makan dah. So sekarang saya nak try minum boleh. susu Sila. coconut shake Kita bagi tetamu jemputan kita rasa hari ni. Alhamdulillah semua menjadi hari ni. So saya rasa makanan kita cukup dengan nutrien. Alhamdulillah, terima kasih Aisyah kerana bantu saya siapkan menu pada hari ini untuk atlet sukan kriket khususnya dan kepada semua sekali lah. Terima kasih juga Faiz. Dan itu saja untuk episod kali ini. Selamat mencuba. Bye.
KPM